Hai, selamat petang, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Nazilin Unity. Isu paling hangat hari ini apabila Najib kalah 2 kali di Mahkamah Persekutuan dan apa respon Zahid Hamidi. Ini sesuatu yang menarik untuk kita ketahui kerana Zahid Hamidi pun sedang melalui saat-saat genting pada saat ini dalam perbicaraan yang melibatkan rasuah di mahkamah. Dan apa sebenarnya reaksi Zahid Hamidi? Apakah Zahid Hamidi makin takut ataupun sebaliknya? Ini berita terkini yang kita terima selepas kekalahan Najib. Rupa-rupanya inilah keputusan Zahid Hamidi. Beliau berkata, solidariti untuk Najib, susah senang kita bersama, kata Zahid Hamidi. Okeylah, tak apalah. Kalau begitulah yang dikatakan oleh Zahid Hamidi, baguslah. Sebab ramai netizen di luar sana yang mengatakan selepas Najib, kini giliran Zahid Hamidi pula. Ramai yang mengatakan bahawa mungkin Zahid Hamidi bersama dengan Najib akan sama-sama masuk penjara. Jadi begitulah ceritanya. Zahid Hamidi kata, susah senang kita bersama, kata Zahid kepada Najib Tun Razak. Ngamlah tu, kalau orang sahabat cakap ngamlah tu, supaya nampak anda sangat bersahabat, anda bersama-sama ke mana-mana, ke kiri dia ke kiri, ke kanan kamu pun ke kanan. Zahid Hamidi mengajak anggota parti itu bersolidariti dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang berdepan rayuan akhir kes rasuah RM42 juta melibatkan SRC Internasional di mahkamah. Tapi yang hairannya kemarin, hari pertama, di hari Isnin yang lepas, semasa perbicaraan Najib Tun Razak memasuki hari pertama rayuan terakhirnya, dilaporkan oleh media keadaan di Mahkamah Persekutuan adalah lengang. Hanya sekelompok kecil penyokong Najib yang hadir dan kebanyakannya datang daripada Pekan. Dan menurut laporan yang aku terima adalah dikatakan tidak ada pemimpin besar UMNO yang ada di Mahkamah Persekutuan hari Isnin yang lepas. Tidak ada yang datang memberikan sokongan. Yang ada, yang pasti ada, hanya satu orang yang ada yang dilaporkan ada di sana, yaitu Lokman Adam. Yalah, kita pun tahu Lokman Adam itu adalah penyokong utama Najib. Tapi Zahid Hamidi hadirkah di dalam pembicaraan hari pertama? Dilaporkan tidak ada. Tiada laporan mengatakan Zahid Hamidi muncul pada hari pertama. Tapi hari ini pula, selepas Najib kalah 2 kali di Mahkamah Persekutuan kemarin, Zahid pula mengajak ahli parti itu bersolidariti dengan bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak. Presiden UMNO itu berkata, akar umbi UMNO dan BN akan terus Najib tidak kira susah akan dan senang. Presiden UMNO itu berkata, akar umbi UMNO dan BN akan terus menyokong Najib dan tidak kira bersama dengan Najib tidak kira susah atau senang. Iyalah, kita bukan kacang lupakan kulit, kata Zahid Hamidi. Itulah persahabatan dan perjuangan sejati kita dalam UMNO, katanya lagi. Sesuai sangatlah kata-kata itu daripada Zahid Hamidi, kerana Zahid Hamidi sekarang juga sedang berdepan dengan kes pertuduhan di mahkamah. Jangan sampai perkataan itulah persahabatan dan perjuangan sejati pula akan sama-sama dapat diterjemahkan pula masuk penjara bersama-sama. Aku harap perjuangan mereka dapat diteruskan dan mereka akan kekal sehat sehingga kes itu selesai dibicarakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Itulah dia komen daripada Zahid Hamidi selepas mengetahui Najib kalah teruk di Mahkamah Persekutuan kemarin dengan mengatakan solidariti untuk Najib, susah senang kita bersama, kata Zahid. Yang pasti aku tak akan susah senang bersama dengan mereka. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye bye. Selamat malam, salam sejahtera. Belum habis lagi tentang skandal LCS yang tak siap-siap, skandal 9 bilion kapal perang tak siap-siap.
kini timbul pula skandal yang terbaru yang lebih mengejutkan Malaysia. Aku fikir sampai bilalah skandal ini nak habis. Tak habis-habis skandal ini. Ialah skandal ini mungkin semuanya sudah tertidur, sudah tersimpan, tak tahu lagi nak simpan mana, akhirnya keluarnya dengan sendirinya. Kali ini pula timbul pula skandal terbaru, yaitu skandal OPV. Wow, apakah skandal OPV ini? Belum pun reda dengan kontroversi skandal kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, kini negara digegarkan pula dengan persoalan mengenai status 3 buah kapal peronda pesisir pantai OPV bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Difahamkan Maritim Malaysia sepatutnya menerima sebuah kapal OPV bulan ini setelah kerajaan memberi lanjutan sehingga 18 bulan kepada syarikat TH Heavy Engineering TH Heavy untuk menyiapkan 3 kapal OPV berkenaan. Berdasarkan laporan media pada Jun lalu, Maritim Malaysia memaklumkan agensi itu tidak menerima kapal OPV ekoran beberapa masalah tertentu. Walau bagaimanapun, katanya Kementerian Dalam Negeri KDN telah memberi jaminan bahawa agensi itu akan menerima sekurang-kurangnya sebuah kapal OPV pada tahun ini. Laporan media itu turut memaklumkan TH Heavy yang diklasifikasikan sebagai PN17 kini menanggung kerugian terkumpul RM629.8 juta dan hutang sebanyak RM165 juta, namun memiliki aliran tunai RM27.5 juta untuk membantunya menyiapkan kapal OPV berkenan. Aduh, skandal ni tak habis-habis. Semuanya mengalami kerugian. Justru, berbagai persoalan timbul mengenai kemampuan TH Heavy untuk menyiapkan 3 kapal OPV seperti yang dijanjikan. Sementara itu, penganalisis pertahanan Zaki Salih berpandangan kelewatan Maritim Malaysia menerima kapal OPV seperti yang dijanjikan memberi kesan kepada fungsi agensi itu untuk mengawal perairan negara dengan berkesan. Beliau berkata, aset sedia ada yang sebahagian besarnya sudah usang dan tidak lagi berfungsi dengan baik, sedikit sebanyak mengganggu peranan agensi tersebut dalam meningkatkan pemantauan serta pengawalan perairan, terutamanya daripada pencerobohan nelayan asing. Kebanyakan kapal maritim Malaysia adalah kapal lama bekas kegunaan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang sudah berusia hampir 30 tahun hingga 40 tahun. Jadi, kalau ada OPV boleh berlayar lebih lama, sudah pasti dapat mengekang pencerobohan, katanya lagi. Contohnya, bot peronda sedia ada boleh berlayar hanya 4 hari sahaja dan pada hari kelima perlu pulang semula ke pangkalan untuk mendapatkan bekalan. Sudah pasti miss ronda, katanya. Kalau ada kapal induk, mereka tidak perlu pulang ke pangkalan. Walaupun maritim masih boleh berfungsi dengan instrumen yang lain, misalnya helikopter, tetapi kapal OPV ini penting dan sangat diperlukan dalam keadaan sekarang, katanya lagi. Dalam pada itu, Zaki berkata kelewatan pembinaan OPV tidak sepatutnya berlaku kerana TH Heavy telah diberi satu tempoh yang lama untuk menyiapkan kapal-kapal berkenaan. Kita tidak mahu berlaku seperti mana nasib TLDM dalam isu kapal tempur pesisir LCS kerana ia amat mendukacitakan. Maritim Malaysia difahamkan amat memerlukan OPV kerana kapal ini besar dan boleh berlayar untuk jangka masa lebih lama kerana fungsinya sebagai kapal induk kepada kapal kecil lain. Kapal-kapal OPV ini merupakan sebagian hasrat kerajaan untuk memperkasakan kedaulatan maritim negara, ujarnya lagi. Itulah dia isu paling hangat malam ini. Belum pun selesai skandal LCS, kini timbul pula skandal OPV. Apa nak jadi kepada pertahanan Malaysia, aku pun tak tahulah. Semoga semua orang yang bertanggungjawab ni cepat-cepatlah dihukum supaya isu ini tidak berulang lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Kita jumpa lagi. Bye-bye.